وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita di dalam bab bab baru, muka surat 119, ya, mana yang ada buku tu. Sebelum ni kita telah bincang tentang kewajiban ittiba' mengikut jejak salafus salih dan menetapkan manhajnya, ya, dan dah habis pun. Dan insya-Allah kita masuk kepada intipati sebenar syarah aqidah al-sunnah wal jamaah, yang mana kalau kita tengok dalam buku ni pengarang telah membahagikan kepada 84 bahagian. Jadi kalau 84 bahagian ni tuan-tuan, sebulan sekali bahagi dengan 12 bulan, 84 bagi 12, sekiranya tidak ada apa-apa gangguan lah pada kelas kita, memerlukan 7 tahun. 12 kali 7 84, habis satu kitab. Tu pun kalau tuan-tuan ada di sini dan saya pun ada di sini. Kalau tak ada, kita akan teruskan dengan ustaz lain lah, ya. 7 tahun tuan-tuan nak mengaji satu kitab, yang bertajuk Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kita ambil kira bahawa setiap hari ataupun setiap kali kuliah saya akan baca satu bab ataupun satu topik, ya. Kalau lambat 14 tahun tuan-tuan. Tak apalah, nak mengaji punya pasal kan, ya, mengaji punya pasal insya-Allah, ya. Jadi hari ini kita tengok pada syarah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata pengarang, Ahlussunnah wal Jamaah berjalan di atas prinsip-prinsip yang kukuh dan jelas dalam keyakinan, amal dan perilaku. Prinsip-prinsip ini diambil daripada kitab Allah dan sunnah Nabi ataupun sunnah Rasul yang sahih, baik daripada hadis-hadis yang bersifat mutawatir maupun hadis ahad, serta dengan pemahaman salaful ummah. Ya. Dan bila sebut salaful ummah ni, mereka ni ialah daripada kalangan sahabah, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikut mereka. Ya, ini telah pun dijelaskan banyak kali. Ya, yang kita dok bincang ni ialah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah pada pemahaman salafus salih. Salaf, ya, salaf, dan kita ada satu lagi pada pemahaman khalaf. Ya, kedua-dua ni dia ada pengikut-pengikut dia yang tersendiri, dan masing-masing menyatakan ataupun menegakkan pendirian bahawa mereka lah yang berada di dalam manhaj yang benar. Ya, yang kita nak cerita, yang kita nak terangkan sepanjang sekiranya lah sebulan sekali ni, sepanjang 7 tahun ni tuan-tuan, ya, insya-Allah, ya, adalah berkaitan dengan pemahaman akidah salaf. Ya, dan apa kita tengoklah apa perbezaan sikit dengan pemahaman akidah khalaf dan pemahaman akidah-akidah yang bertentangan ataupun yang menyeleweng terus, ya, daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syiah, Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain. Prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap dan tidak boleh seorang pun mengada-adakan. Ya, tak boleh seorang pun mengada-adakan sesuatu berkenaan dengannya dan menyangka bahawa hal itu termasuk dalam hal agama tanpa ilmu. Kita pun telah cerita, ya, asas pegangan kita ialah Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam hal yang berkaitan dengan akidah terutamanya tak boleh nak reka-reka, tak boleh nak pandai-pandai cipta, sebab tidak ada hak untuk kita mencipta dalam hal ataupun dalam perkara yang kita tidak tahu. Akidah ni kebanyakannya akidah iman, ya, kepercayaan.
Kebanyakannya berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, benda yang kita tak tahu, yang kita tak nampak, maka tidak ada ruang untuk kita untuk mencipta, melainkan hanya kita mengikut apa yang ada. Kerana itu Ahlussunnah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini, menjauhi lafaz-lafaz yang diada-adakan dan berkomitmen dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Dan di dalam buku ini penulis iaitu Syekh Yazid Abdul Qadir Al-Jawaz mensyarah ataupun menjelaskan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah daripada kitab-kitab para ulama Ahlussunnah, dan ada yang penulis sebut secara global, dan ada juga yang dirincikan, baik yang berkaitan dengan prinsip dasar keimanan maupun cabang-cabangnya, dan dengan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus salih. Banyak kali penulis dia sebut tentang apa yang dia nak tekankan, iaitu salafus salih. Apa-apa pun salafus salih. Dan prinsip-prinsip tersebut akan dijelaskan berikut. Yang pertama, ini yang pertama tuan-tuan. Apa prinsip akidah yang pertama? Agama Islam adalah agama yang hak ataupun agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip yang pertama. Jadi tak boleh kita nak kata ada agama lain agama yang benar, ataupun kita nak kata semua agama sama. Tak boleh. Pluralism dalam agama. Semua agama sama. Buddha, Hindu, Taoism ni agama ke? Abu Talib. Taoism agama ke? Agama ataupun dia kepercayaan saja. Tak boleh kita nak kata semua sama. Islam secara bahasa ataupun etimologi adalah berserah diri, tunduk ataupun patuh. Adapun menurut syariat, definisi Islam terbagi kepada dua. Yang pertama, bila disebut Islam, tanpa diiringi dengan perkataan iman, maka pengertian Islam itu mencakupi seluruh agama, baik dalam bidang usul ataupun dalam bidang furu'. Usul ni usulah pokok, furu' ni dalam bidang cabang-cabang, berupa seluruh masalah yang berkaitan dengan kehidupan, akidahnya, ibadahnya, keyakinannya, perkataan, perbuatan, syariah. Dan ayat Quran yang dok kata ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam seluruhnya. Ini maksud dia dalam rangka ini. Maksudnya mengamalkan Islam seluruhnya, sama ada dari sudut akidah, syariat, perundangan, ataupun akhlaknya, ataupun muamalatnya, munakahatnya. Maka ini pengertian Islam yang pertama. Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Maksudnya, ingatlah ketika Rabb, iaitu Allah, berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Aslim." Berserah dirilah oleh engkau Nabi Ibrahim. Maka apa kata Nabi Ibrahim? "Aslamtu li rabbil alamin." Aku serah diri kepada Tuhan semesta alam. Dan ada juga yang mendefinisikan Islam dengan al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Serah diri kepada Allah dengan cara kita mentauhidkan Dia. Itu maksud Islam. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh dengan melakukan ketaatan kepada Dia. Serah diri dari sudut tauhid dan melakukan ketaatan kepada Dia. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan kita berlepas diri tuan-tuan, berlepas diri daripada perbuatan-perbuatan syirik dan juga ahli-ahlinya. Bara'ah, kita lepas diri. Kita tak gaul dengan mereka sebab kita takut kita pun terkena dengan kesyirikan mereka. Kita berlepas diri. Itu yang pertama.
Yang keduanya, maksud Islam bila dikaitkan dengan iman ataupun diletakkan sekali bersama dengan iman, ya, maka yang dimaksudkan adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang diri dan hartanya terjaga dengan perkataan dan amal-amal tersebut. Ya, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Maksudnya perbuatan-perbuatan zahir yang menunjukkan keislaman. Bila seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia Islam. Adakah dari sudut kepercayaan, adakah dia ada iman lagi? Wallahu a'lam bissawab. Belum tentu. Sebab zaman Nabi pun berapa ramai orang-orang munafik yang Islam dari sudut zahirnya, kafir pada hati dia. Jadi bila seseorang itu dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita kata dia Islam. Dan bila dia Islam, maka terpelihara diri dia ataupun nyawa dia dan harta benda dia. Ya, terpelihara. Ya, dia beriman ke tak? Wallahu a'lam. Nanti kita tengok pula sama ada dia beriman ataupun tidak. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amalan hati. Ya, sebagaimana firman Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya, dan orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Jadi Allah kata kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, qul, ya, lam tu'minu, kamu sebenarnya belum beriman. Walakin qulu aslam, sebaliknya katakan oleh kamu, aslamna, aku telah serah diri, aku telah Islam, aku telah Islam. Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, ya, karena iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Ya, ada perbezaan antara Islam dan iman. Ya, Islam menunjukkan perbuatan lahiriah kita bila kita mengucap, bila kita solat, ya, itu menunjukkan adanya keislaman. Iman berkaitan dengan perbuatan hati. Ya, boleh jadi orang yang Islam tetapi dia tidak ada iman. Tetapi biasanya ataupun kita kata wajiblah bagi orang yang beriman itu Islam. Islam belum tentu beriman. Tetapi wajib kita kata bagi orang yang beriman itu dia mesti Islam. Tak boleh dia kata aku beriman tetapi dia orang bukan Islam, tak boleh. Aku percaya kepada Allah tetapi aku juga percaya kepada Tuhan Lata contohnya, tak boleh. Aku percaya kepada Allah tapi dia bukan Islam lagi. Dia tidak mengucap 2 kalimah syahadah lagi, maka kita tak kata dia Islam. Tapi bila dia beriman kepada Allah, biasanya dia Islam. Sebab iman tu nanti kita akan bincangkan ciri-ciri iman. Ya, tapi kalau Islam belum tentu, sebab macam saya katakan tadi, berapa ramai orang munafik yang dia masuk Islam kerana kepentingan diri dia, sehingga Allah menceritakan tentang sifat-sifat mereka ni secara jelas di dalam surah Al-Munafiqun. Baca tuan-tuan surah Al-Munafiqun, tengok apa ciri-ciri orang-orang munafik dan apa yang mereka gunakan bila masuk Islam ni, apa yang mereka nak sebenarnya, dan apa ciri-ciri yang ada pada mereka. Ya, dengan Islam Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri serta menyempurnakan agamanya yang dianuti umat Nabi-Nabi sebelumnya. Dengan Islam pula Allah menyempurnakan kenikmatannya dan meridai Islam sebagai agama. Dan agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Dan agama kepercayaan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ya, selain daripada Islam, no, tak boleh. Nak dakwah pun macam mana pun dengan non-Muslim, kita tidak boleh mengatakan bahawa agama kita dengan mereka adalah sama. Cuma kadang-kadang orang kita ni, terutama orang Islam, dia salah. Ya, bila sebut Jesus tu dia kata terus Kristian.
Pasal baju pun boleh jadi isu. Pasal baju baru ni ada, dia biasa ada WhatsApp lah ni, ya. Di apa? Kawan kita dia pakai baju Jesus and Muhammad is, macam mana dia punya ayat dia tu? Maksudnya Jesus dan Muhammad adalah nabi. Ya. Jesus dan Muhammad adalah nabi. Macam mana? Betul tak? Kan? Adalah sama. Jesus dan Muhammad memiliki Tuhan yang sama. Masuk dalam WhatsApp, ada kawan saya, dia kata ni apa punya ajaran baru pula ni. Maksudnya mereka tidak faham. Ya, mereka tidak faham. Yesus dan Muhammad memiliki Tuhan yang sama. Betul lah. Apa yang tak betul di situ? Dan kalau kita kata Muhammad dan Abu Jahal memiliki Tuhan yang sama, apa masalah dah? Betul. Cuma Abu Jahal dia mensyirikkan Allah dengan berhala-berhala dia. Muhammad tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jesus dengan apa yang difahami oleh orang Islam ialah Isa alaihi salam. Maka Jesus itu dan Nabi Muhammad adalah nabi, utusan Allah, Rasulullah. Dan sudah tentulah mereka ini mempunyai Tuhan yang sama. Jadi benda ni pun tuan-tuan boleh jadi isu. Hanya kita tukar saja Jesus dengan Nabi Isa. Sebab kebanyakan orang Islam faham bila sebut Jesus untuk orang bukan Islam, Kristian. Bila ia sebut Nabi Isa, itu nabi kami. Jesus bukan nabi kami. Ya, maka benda-benda ini tuan-tuan kita kena jelaskan kepada rakan-rakan kita bahawa Jesus dan Isa itu adalah orang yang sama. Adapun yang disalib itu bukan Jesus, itu orang lain yang digantikan dengan Nabi Isa. Ini cerita dalam Quran tuan-tuan. Semua orang maklum. Jadi kita jangan kita kita pun confuse semua. Kita pun dok buat cerita semua. Betul lah siapa punya ayat ni. Jangan dok kita dok buat cerita yang sama. Ya. Dan satu kelebihan dia tuan-tuan, bila kita sebut nama Jesus ni depan orang bukan Islam, semua Kristian, dia rasa tertarik tuan-tuan. Sebab dia ada kaitan dengan agama dia. Walaupun yang kita nak masukkan Jesus di situ adalah pada pemahaman kita. Tapi oleh kerana kita tetap Jesus, maka mereka tertarik untuk mengetahui. Betul-betul tak? Dia terlibat dengan dakwah kepada non-Muslim. Dan ada lagi lah di sini, Ustaz Rusli dan sebagainya. Ya. Mereka tertarik kepada Islam. Tapi cuba kita letak Isa dan Muhammad adalah Tuhan, mempunyai Tuhan yang sama. Maka yang datang kepada kita adalah orang Islam saja. Maka kita tidak ada kelebihan kepada orang bukan Islam. Kerana mereka tidak mengenali Isa. Mereka hanya mengenali Jesus yang berada di dalam Bible mereka. Kitab-kitab mereka. Ya. Maka di sini kita kena guna, ambil kesempatan. Cuma bila dia tanya kita tuan-tuan, kita bagi tahu ikut pemahaman Islam. Itu yang cantik. Kita bagi tahu Jesus itu berdasarkan pemahaman Islam. Dan kalau kita ni jenis yang baca Bible macam Zakir Naik tuan-tuan, Dr. Zakir Naik, bagi tahulah apa-apa kelebihan ataupun apa-apa yang tentang penafian Jesus itu sendiri terhadap Trinity dan sebagainya. Ya. Allah berfirman lagi, surah Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Islam. Dalam surah yang lain, dalam surah Ali Imran juga ayat yang lain, ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang cari selain daripada Islam sebagai agama dia, sekali-kali tidak, falan, sekali-kali tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat nanti tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Dan Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk memeluk agama Islam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah,
qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ya, bila Islam ini diutuskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka segala risalah yang diutuskan kepada nabi-nabi terdahulu mansukh, terbatal. Maka semua orang sepatutnya kembali balik kepada Islam. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk mereka beramal dengan kitab-kitab mereka, kerana Islam telah memansuhkan segalanya. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul, iaitu utusan Allah kepadamu, iaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar selain daripada Allah, yang menghidup dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, iaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, dan ikutilah dia, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Ya. Hal ini juga sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Nabi bersumpah, demi Rabb yang diri Muhammad ini berada di dalam tangannya, tidak seorang pun daripada kaum Yahudi dan Nasrani yang mendengar tentang perutusan Nabi. Ya, dia dengar tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, mengajak kepada agama Islam. Tapi mereka ni, walaupun mereka mendengar, thumma yamutu walam yu'min, walam yu'min, mereka mati dalam keadaan mereka tak beriman. Tak beriman dengan apa yang diutuskan kepada Nabi. Apa yang diutuskan kepada Nabi, tuan-tuan? Al-Quran. Al-Quran. Masih lagi nak pegang kepada Bible, Injil, ataupun masih lagi nak pegang kepada Taurat. Dan Injil dan Taurat itu pun sendiri sudah dirombak beberapa kali dah. Masih lagi. Ya. Maka Nabi kata, mereka ni kalau mati dalam keadaan tidak berpegang, ataupun bila dah dengar nama Nabi, dah dengar Islam, tetapi mati dalam keadaan tidak beriman, maka layaklah bagi mereka ini menjadi ahli neraka. Kana min ashabin nar. Mereka ni menjadi ahli neraka. Kafir. Ya, ahlul kitab kafir. Mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya membenarkan dengan penuh penerimaan dan kepatuhan pada seluruh apa yang dibawanya, bukan hanya membenarkan semata. Oleh kerana itulah Abu Talib, ya, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam orang yang kafir. Ya. Iaitu orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tahu Nabi itu betul dan dia tahu apa yang diturunkan kepada Nabi, iaitu Al-Quran juga betul, tapi dia tidak Islam dan tidak beriman, hanya membenarkan sahaja. Ya, jadilah dia orang yang rugi. Ya. Dan agama Islam itu juga mencakupi seluruh kemaslahatan yang terkandung dalam agama-agama yang terdahulu. Dan Islam memiliki keistimewaan, iaitu dia cocok ataupun dia sesuai untuk setiap masa, tempat, waktu, dan dalam keadaan macam mana pun keadaan ummah tu, ya, maju tera mana pun kita, tuan-tuan, ya, daripada zaman Nabi naik unta, sampailah naik kereta, boleh jadi
Lepas ni tak tahulah naik apa lagi, kapal terbang boleh jadi, jet tu jadi sebagai pengangkutan utama. Hebatlah macam mana sekalipun tuan-tuan teknologi manusia, maka Al-Quran itu sesuai sepanjang zaman. Ya, tidak ada mansuh dah bagi Al-Quran. Apa-apa yang dari Al-Quran tidak dimansuhkan dah. Itulah seadanya Al-Quran, sesuai hatta ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itulah pegangan kita. Pegang selamat, tak pegang tak selamat. Dan Allah berfirman lagi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Al-Maidah 48. Dan kami telah menurunkan kitab, iaitu Al-Quran, kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan juga apa yang sebelumnya, iaitu yang ada di dalam kitab-kitab yang sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Dan memang Al-Quran ini dia menjadi ujian kepada orang ahli kitab sebenarnya. Ya, bukan senang tuan-tuan. Dia dah pegang lama benda tu, tiba-tiba mai satu syariat baru, bukan agama baru, agama sama aja. Ya, zaman Nabi Musa pun Islam juga, cuma syariat dia diturunkan melalui Taurat. Zaman Nabi Isa melalui Injil, tapi Nabi Isa itu juga orang Islam, yang mengikutinya pun Islam. Jadi Islam tu daripada zaman Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman, itulah Islamnya. Cuma syariat itu berbeza-beza. Ya, ada di yang Allah turunkan dalam kitab-kitab yang besar, ada yang Allah turunkan berupa suhuf, sahifah, suhuf, lembaran-lembaran yang kecil. Tetapi yang diturunkan itu hanya sesuai untuk umat pada zaman Nabi itu sahaja. Jadi mereka ni pegang lama tuan-tuan benda ni. Dan bila sampai Islam dengan Al-Quran, tiba-tiba kena mansuh pula. Tak boleh pakai Injil, tak boleh pakai Taurat, dah tak boleh pakai, hanya kena Al-Quran sahaja. Maka ini ya tuan-tuan, yang menjadi satu bentuk, kita katakan cobaan ataupun ujian kepada mereka. Siapa yang pegang kepada Al-Quran, maksudnya dia beriman kepada Al-Quran dan dia menolak kitab yang mereka pegang selama ni, maka dia kekal dalam Islam. Siapa yang tidak pegang kepada Al-Quran, maka disebut mereka ni sebagai ahlul kitab. Ahlul kitab ni tuan-tuan tergolong dalam golongan apa tuan-tuan? Kafir, tidak masuk Islam. Dia bukan orang Islam. Dia bukan orang ahlul kitab, bukan orang Islam. Orang Islam adalah orang yang berpegang kepada Al-Quran. Ya, dan mereka tidak dijanjikan syurga. Bacalah ayat Quran. Mana ayat Quran yang menjanjikan ahlul kitab dengan syurga? Melainkan setelah mereka beriman dengan Al-Quran dan mereka beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat untuk menjadikan mereka Islam dan syarat untuk menjamin mereka masuk syurga. Dan ini benar-benar menguji orang bukan Islam dari kalangan ahlul kitab. Memang betul-betul uji tuan-tuan. Boleh jadi kalau kita pun tuan-tuan berada dalam keadaan mereka, kita juga teruji. Ya, dengan Nabi yang baru. Tapi mereka pun tahu tentang kerasulan Nabi di dalam Injil dan juga Taurat. Cuma mereka mengharapkan Nabi SAW itu adalah daripada Bani Israel. Tapi rupa-rupanya tidak. Rupanya daripada keturunan Arab. Ya. Agama Islam adalah agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada orang yang berpegang teguh kepada agama ini dengan baik, namun dengan syarat mereka harus mentauhidkan Allah, menjauhkan segala bentuk perbuatan syirik dan menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan amal saleh. Ya, agama Islam itu sebenarnya benar. Dan orang yang masuk Islam, yang pertama dia kena mengucap syahadatain, dan dalam ucapan syahadatain itu dia kena mengakui bahawa tiada Tuhan yang disembah, yang berhak diibadati
selain daripada Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadati melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruhnya. Itu syarat yang pertama. Dan lepas pada tu, bila dia masuk Islam tuan-tuan, dia kena tinggalkan segala syirik, segala taghut, sembahan-sembahan sebelum ni yang dia sembah, maka dia kena tinggalkan. Tak tinggal tak boleh juga, tak jadi. Ya. Dan juga dia kena menuntut ilmu berkaitan dengan syariat. Tak boleh tuan-tuan, dah Islam, dah percaya, solat tak mau, solat jemaat tak mau. Ini berlaku pada kawan saya tuan-tuan, yang mengikuti satu tarikat di Selangor. Kalau saya sebut ni, tuan-tuan boleh agak kot. Ada Pak Lah tu, dia ada pi rasmi tempat tu, boleh agak kan? Saya lupa nama tarikat dia, tapi ada Pak Lah, dia memang pernah rasmi tempat tu. Tok Guru dia tu dah mati dah, dah meninggal dah. Cuma ini anak murid pada Tok Guru tu. Tarikat tu, anak murid pada tarikat tu, dia orang panggil dia sebagai adalah ustaz lah, ya. Kawan saya, dia kawan di Facebook, ya. Dia mengikuti ustaz ni, pi mana saja ikut. Sampai satu hari tu hari Jumaat, dia tengok geng ustaz ni dan juga geng-geng tarikat ni, sampai waktu solat Jumaat, dia buat buat tak tahu ya. Ini kisah benar tuan-tuan. Dia tanya ustaz tu, kita ni tak pergi sembahyang Jumaat ke? Maka dia jawab dalam bentuk jawapan orang tarikat lah, kita kalau sampai peringkat hakikat, kan? Sampai peringkat ini, kita tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Ini kisah benar tuan-tuan. Dia pun pelik, tapi dia tak lama lah dengan tarikat tu. Lepas tu dia ada krisis, ya, kemudian dia keluar. Dan kita tengok tuan-tuan, orang yang tarikat yang sesat ni, kita tak kata semua tarikat sesat, ya. Tarikat yang sesat ni tuan-tuan, di mulut dia hanyalah guru dia. Tuan-tuan faham? Kalaulah dia katakan ayat tok guru dia nama Ayah Sin, contohnya Ayah Sin, maka apa-apa nasihat yang dia akan bagi kepada pengikut dia, maka dia akan sebut nama tok guru dia. Ayah Sin kata kalau nak buat macam ni tak boleh, kena buat macam ni, macam ni. Ayah Sin kata kita ni kalau pergi sini-sini kita kena buat macam ni, kita tak boleh buat macam ni, macam ni. Ayah Sin kata, astagfirullahaladzim. Semua tok guru kacau. Ini tarikat yang sesat tuan-tuan. Dan ini berlaku, dan saya kenal orang yang ustaz tu pun saya kenal, ya. Dia duduk di UK. Ya. Jadi kita nak kata mereka ni bila sudah dibelenggu dengan kesesatan, jadi macam ni tuan-tuan, ta'assub sampai tak boleh beza tuan-tuan, sampai jadi solat Jumaat, yang difardukan dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah, ya, pun sudah tidak menjadi wajib bila sampai kepada peringkat-peringkat tertentu dalam ilmu tarikat mereka. Kacau je tu. Ya, dan dia ada cerita lagi beberapa benda yang dia katakan, beberapa kesesatan, ya, tarikat tersebut, ya, yang tak perlulah saya panjangkan di sini. Salah satunya macam tu, ilmu syariat diabaikan terus, ya. Allah berfirman lagi, kita tuan-tuan belajar akidah ni, kita baca ayat Quran pun kita boleh faham tuan-tuan. Baca Quran hadis, tak payah cerita banyak pun tak apa sebenarnya. Baca Quran hadis, insya-Allah lah, ya. Tu tak payah ayat sin ke, ayat de ke, tak payah, tak apa tuan-tuan baca akidah. Kerana akidah Al-Quran, akidah Islam, Al-Quran hadis, ya, senang. Dalam surah At-Taubah ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutuskan rasulnya, iaitu dengan membawa petunjuk, iaitu Al-Quran dan agama yang benar, untuk dia mengunggulkan ataupun menjelaskan
agama tersebut ke atas agama-agama yang lain, walaupun tidak digemari ataupun dibenci oleh orang-orang musyrik. Ya, dinul minal adyan. Islam ni agama daripada agama-agama yang ada atas muka bumi ni. Sebab apa saya sebut macam ni tuan-tuan? Sebab ada orang yang dia tidak mau menyebut agama lain sebagai agama. Tapi kita kena tahu, Allah menyebut agama lain sebagai agama. Itu cuma agama lain, Kristian, Yahudi, Buddha dan sebagainya sesat. Ada orang, ada golongan tertentu dia tak boleh, dia tak mau sebut agama. Dia nak sebut benda, dia sebut benda lain. Agama Buddha bukan agama, Hindu bukan agama. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri sebut, ya, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk diunggulkan Islam itu atas agama-agama yang lain, agama seluruhnya selain daripada Islam. Ya, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik. Ya. Juga dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Ya, An-Nur ayat 55. Nak cerita tentang Al-Quran ni agama yang benar, tuan-tuan, bacalah Al-Quran, tuan. Itulah hujah kita, tuan-tuan. Ya, Allah sebut dalam An-Nur ayat 55. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengajarkan amal-amal saleh. Iman mesti amal, tuan-tuan. Bukan iman sahaja tanpa amal. Iman mesti diikuti dengan amal saleh. Sebab itu dalam ayat Quran memang digabungkan kedua ini. Ya ayyuhallazina amanu wa 'amilus salihat. Wahai orang yang beriman dan beramal soleh. Kan? Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi dua, iman dan amal soleh. Apa yang Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh? Bahawa sungguh dia akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diradainya untuk mereka, dan dia, iaitu Allah, benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa, dan mereka tetap beribadah kepadaku, iaitu kepada Allah, dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun. Dan barang siapa yang tetap kafir setelah janji tersebut, maka mereka itu tergolong dalam orang-orang yang fasik. Ya. Dan Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariah. Dan di antara bentuk-bentuk kesempurnaan Islam ni saya baca, tuan-tuan, ya. Yang pertamanya, Islam memerintahkan untuk tauhid kepada Allah dan melarang perbuatan syirik. Itu first. Ya, sembah Allah hanya satu-satunya Allah, beribadat kepada Allah hanya satu-satunya kepada Allah, dan tidak ada syirik. Tak boleh minta kepada makhluk. Boleh minta, tuan-tuan, macam kita minta duit kat bapak kita, nak 5 kupang. Boleh tak boleh, tuan? Boleh. Abah, saya nak duit 5 kupang. Ustaz kata tak boleh. Kacau. Nak duit belanja, minta kat bapa, kat ibu. Bukan itu yang dimaksudkan. Boleh tak kita minta kepada orang yang telah mati, tuan-tuan? Nabi, tuan-tuan, takkan tak boleh? Nabi telah wafat. Boleh kita minta kepada dia? Tak boleh, tuan-tuan. Makhluk macam mana hebat pun dia, dimuliakan dia oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia tetap makhluk. Dia tidak ada kuasa terhadap diri dia dan tidak ada kuasa terhadap orang lain. Waktu hidup pun kita tidak meminta kepada dia, maka apatah lagi lepas mati, tuan-tuan, lagi kita tak minta kepada dia. Ya, ini salah faham juga kadang-kadang. Ya, salah faham. Ya, pergi minta kat kubur Nabi,
Minta di kubur orang-orang yang soleh. Ya. Minta pada Habib-Habib sana, Habib-Habib sini, masya-Allah. Teruk tuan-tuan. Ya. Minta hanya kepada Allah. Hatta kita minta syafaat Nabi SAW, maka syafaat itu kita minta kepada Allah, bukan kita minta kepada Nabi. Hatta Nabi SAW waktu hari pembalasan tuan-tuan, Yaumul Hisab adalah hadis Bukhari Muslim. Sebelum dia nak bagi syafaat kepada umat dia buat apa tuan-tuan? Dia terus bagi ke? Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun Allah janjikan untuk dia boleh memberikan syafaat kepada umat dia, tetapi dia tetap meminta kepada Allah Azza wa Jalla sebelum dia memberikan syafaat. Maka apa kita ni? Kenapa kita ni yang nakkan syafaat Nabi, tetapi kita minta kepada dia? Kenapa kita tidak minta kepada Allah? Sedangkan orang yang memberi syafaat itu sendiri dia minta kepada Allah sebelum dia memberikan syafaat. Salah faham tuan-tuan. Ya, syafaat Nabi bagi, tapi bukannya atas kehendak dia, atas kehendak Allah. Maka kita minta kepada Allah supaya dia berikan kepada kita syafaat dia. Kita lakukan perbuatan-perbuatan yang boleh memberikan syafaat Nabi kepada kita. Antaranya selawat tuan-tuan. Selawat, banyakkan selawat. Ya. Jadi macam tu. Yang keduanya memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang berkata dan bersikap bohong. Yang ketiganya memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang bersikap zalim. Yang keempat memerintahkan untuk bersikap amanah dan melarang bersikap khianah. Yang kelima memerintahkan untuk menepati janji dan melarang ingkar kepada janji. Ini semua ada dalam hadis tuan-tuan. Ya. Memerintahkan untuk berbakti kepada ibu bapa serta melarang mendurhakai ibu bapa. Islam menjaga agama dan Islam mengharamkan seseorang murtad, iaitu keluar daripada agama. Bila anda berada di luar Islam, kita cari jalan dakwah untuk tarik dia kepada Islam. Bila anda sudah masuk Islam, maka anda kena kekal di dalam Islam. Tidak ada ruang untuk murtad, kembali kepada agama asal. Tak ada. Kena teruskan dengan keislaman. Sebab tu tuan-tuan, bila kita contohnya yang terlibat dengan state dakwah, bila kita dah berjaya mengislamkan seseorang non-Muslim, ya, Kristian ke ataupun Buddha ke apa ke, jangan lupa untuk kita selalu follow up dengan dia tuan-tuan. Ya, jangan lupa untuk follow up. Bawa dia ke mana? Ke majlis-majlis ilmu yang biasa kita hadir. Ya. Kalau ada WhatsApp dan sebagainya, WhatsApp selalu tanya khabar dan sebagainya. Jangan kita putuskan hubungan kita dengan dia. Sebab yang biasa berlaku di pedalaman-pedalaman orang-orang asli dan sebagainya di Sabah Sarawak tu, yang mana pendakwah Islam masuk. Dia masuk sekali dah Islam satu kampung, dia balik. Mai balik, masjid dah jadi. Masjid dah jadi, tak tahu jadi apa tuan-tuan. Dah runtuh, roboh apa semua. Sebahagian besar telah Kristian. Ada seorang dua je Islam. Tu pun tidak mengamalkan Islam. Kita yang bertanggungjawab tuan-tuan untuk mengislamkan dia. Maka kita buka jalan kepada dia supaya dia memahami Islam. Walaupun boleh jadi kita tak mampu, tapi kita buka. Kalau nak tahu tentang Islam lebih lanjut, maka kenal dengan ustaz-ustaz sekalian. Pergi tempat-tempat ni. Dengar kuliah ustaz-ustaz ni. Ya, kat YouTube banyak, bagi kat dia link-link YouTube. Dan jangan lupa link-link YouTube ustaz-ustaz sunnah. Ya. Tu jangan lupa tuan. Sebab kita nak ajak dia akidah yang benar. Kita tak mau peningkan dia dengan akidah yang berasaskan falsafah ni tuan-tuan. Sekali dah jadi sampah.
Jadi kita tarik dia dengan pemahaman akidah yang benar, yang mudah berdasarkan pemahaman salaf. Cukup mudah, tak pening, boleh faham. Ya, paling tidak pun bacakan dia dengan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Ini agama kami, kata dia. Ya, Allah itu esa. Tak boleh syirik nak lepas ni nak. Tak boleh dah sembah apa nama tokong Ganesan ke, tak boleh sembah, tak boleh syirik lah. Sebab Allah ahad, satu je. Allahus Samad, tempat pergantungan segala sesuatu. Lepas ni kalau hang nak minta pada Allah nah, terus ya pada Allah direct. Dan doa kita dengan Allah itu tanpa hijab. Tak perlulah kita melalui sebagaimana Kristian, kena isi borang dulu, borang pengampunan dosa, baru boleh apa nama padri minta pada Tuhan dia. Tak. Kita Islam cukup mudah, kata dia. Ya, nak minta Allah, minta kaya Allah, minta isteri Allah, minta kekal dalam Islam Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tunggal, kata kat dia. Ya, tak pernah diperanakkan dan dia sendiri tak beranak. Ya, kalau Kristian kata kat dia, ya, berbeza dengan pemahaman anda yang mengatakan bahawa Yesus itu anak Tuhan. Kalau dia Yahudi, kata dia berbeza dengan pemahaman anda yang mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Kalau dia bukan daripada agama pagan, agama Buddha dan sebagainya, maka kita kena jelaskan kesalahan-kesalahan yang ada dalam agama mereka, dan kita kena betulkan mereka berdasarkan agama Islam. Walam yakun lahu kufuwan ahad, bagi Allah tidak ada kufu. Ya, tak sama. Ya, jadi ini satu cara yang paling senang tuan-tuan untuk kita nak jelaskan tentang konsep akidah dalam Islam. Surah Al-Ikhlas. Tak payah kita duk fikir Allah apa nak cerita ni kan. Berbelit-belit tak payah, baca surah Al-Ikhlas saja. Urailah ikut sikit-sikit kefahaman kita. Sebab surah Al-Ikhlas itu sendiri memang menyatakan tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Islam menjaga jiwa. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jalla mengharamkan pembunuhan dan menumpahkan darah umat Islam. Islam memelihara jiwa. Oleh kerana itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak benar, dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seorang muslim itu secara tidak hak adalah hukuman mati. Hudud, dan juga ada juga ya qisas dan sebagainya lah, ya. Islam menjaga akal. Oleh kerana itu Islam mengharamkan setiap yang memabukkan seperti khamar, ya, narkoba ni wallahu a'lam apa ni, ya, bahasa Indonesia, dan rokok. Ya, benda-benda yang merosakkan akal diharam dalam Islam. Kalau daun ketum itu pada satu tahap tertentu minum boleh merosakkan akal, daun ketum haram. Yang merosakkan akal diharamkan dalam Islam. Kalau rokok tu, saya kira orang rokok marah pula. Orang rokok marah pula. Ya, yang memang telah ada satu kajian yang lengkap bahawa rokok itu bukan sahaja memudaratkan orang yang menghisapnya, malahan orang yang berada di sekitarnya, yang mana tersedut-sedut sikit-sikit tu lebih bahaya daripada orang merokok. Maka hukumnya adalah haram. Jangan duk pergi tanya dah kat ustaz yang isap rokok. Jangan duk pergi tanya dah. Ustaz duk sembang kat kedai kopi kan. Ustaz, apa nama, saya dengar ustaz satu lagi, ustaz sekian-sekian kata rokok haram. Apa pandangan ustaz? Dia duk isap rokok kan. Pada pandangan saya kan, saya rokok ni makruh je, mana boleh haram kan. Eloklah dia pun duk kan.
Tak boleh tuan-tuan, tak jadi. Ya. Islam menjaga harta. Oleh kerana itu Islam mengajarkan amanah dan menghargai orang-orang yang amanah, bahkan menjanjikan kehidupan bahagia dan syurga kepada mereka. Dan Islam juga melarang mencuri dan korupsi serta mengancam pelakunya dengan hukuman potong tangan. Islam menjaga nasab keturunan. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jal mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada zina. Cantik dah Islam ni tuan-tuan. Yang buruk semua ada langkah preventif kan panggil. Pencegahan. Saya bukan orang yang belajar bahasa orang putih tuan-tuan. Silap tolong tengok. Preventif prevention, preventive action. Tu Syekh Rusli lah. Takut tak salah sebut. Langkah pencegahan ataupun tindakan pencegahan. Zina tak boleh, nak rapat ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang bunga, yang membawa kepada zina pun tak boleh. Zina apa tak lagi lah, tak boleh. Ya. Islam menjaga kehormatan. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jal mengharamkan menuduh orang yang baik-baik sebagai penzina atau dengan tuduhan lain yang merosakkan kehormatan. Sebab itu orang yang menuduh perempuan baik berzina, apa yang langkah yang ditetapkan oleh Islam? Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah walan tuqbalu lahum syahadatan abada. Itu dia. Orang yang menuduh perempuan baik, ya, melakukan perbuatan curang, walladzina yarmuna al-muhsanat, ya, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka hendaklah dia itu dirotan sebanyak 80 kali sebatan. Dan yang keduanya, tidak selama-lamanya, walan, sekali lagi, selama-lamanya tidak diterima penyaksian dia. Langkah untuk menjaga kehormatan dalam Islam. Ya. Dan banyak lagi tuan-tuan insya-Allah, ya. Lepas ni insya-Allah kita akan bincang tentang dalil-dalil bahawa Islam menjaga jiwa, harta dan kehormatan, ya. Sebab saya nak bagi laluan kepada Maulana Fakhrul Razi kat belakang tu dah ada dah, ya. Insya-Allah lepas ni kita solat Isyak dan kemudian kita dengar ceramah daripada Maulana Fakhrul Razi. Ya. Jadi kesimpulannya tak sempat juga habis tuan-tuan satu bab. Jadi 7 tahun jadi 14 tahun dah ini. Ya, 7 tahun jadi 14 tahun. Ya, wallahu a'lam bissawab tuan-tuan. Apapun kebaikan datang daripada Allah, ya. Lemah tu lemah diri saya tuan-tuan. Apapun kebaikan dan keburukan itu daripada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit ilmu daripada apa yang dibincangkan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.